Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini, tanggal Rabu 6 Julai 2022, lebih kurang beberapa hari saja lagi untuk menyambut 10 Zulhijjah, kan? Yang mana pada hari ini kita bakal membawa topik perbincangan berkenaan dengan isu-isu fiqh, yakni tentang tempahan dalam jual beli. Mungkin ada di antara penonton yang menyaksikan kita pada ketika ini gemar untuk berjual beli di atas talian mungkin, ataupun secara tempahan, tempah dulu baru bayar, dapat barang baru bayar. Mungkin ada yang gemar seperti itu. Apakah hukumnya? Bagaimana kaedah yang sebenar, ataupun boleh ataupun tidak dapat barang dahulu baru bayar secara tempahan? Semata-mata itu yang kita akan kupas dan bincang pada seketika nanti. Baik, seperti biasa saya ingin maklumkan kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan untuk perbincangan kita pada hari ini. Sudah pastinya banyak persoalan-persoalan yang ingin diajukan oleh penonton-penonton semua keluarga besar Tanyalah Ustaz kepada ahli panel bintang ilmuwan kita pada hari ini. Untuk berbuat panggilan boleh pergi ke 1-800-8816-77 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV 3. Boleh bertanyakan soalan di ruangan komen yang disediakan, dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mungkin tak berkesempatan pada pagi ini untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan satu perkara saya ingin ingatkan kepada penonton-penonton, untuk bertanyakan soalan, pastikan soalan anda kena ataupun sesuai dengan topik perbincangan, mudah dibaca, mudah difahami, dan kalau boleh satu penonton satu soalan supaya kita dapat raikan lebih banyak soalan pada hari ini berkenaan dengan tempahan dalam jual beli. Biasanya bila mana kita perbincangan fiqh, tidak asing di antara panel yang selalu bersama dengan kita, yakni Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki bersama dengan kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana topik perbincangan tentang harta, keuangan, biasanya berbincang ataupun kita akan bawakan Al-Fadhil Ustaz Mustafar kebiasaannya, dan mungkin saya nak tanya sikitlah dan boleh kongsi kepada penonton-penonton, macam mana Ustaz ada tak kaedah ataupun cara menghafal terms ataupun dia punya istilah-istilah dalam memahami isu-isu perniagaan, keuangan, jual beli ni? Selalunya Ustaz, macam mana kaedahnya memahami? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'. Dia sebenarnya macam doktor lah. Yeah. So doktor pun dia ada dia punya terma-terma perkataan-perkataan tu kan. Dia kena hafal, dia kena ingat, dia kena study lah, dia kena belajar. Dan begitulah juga sebenarnya semua bidang. Jadi kalau kata fiqh ibadat, kalau kata fiqh muamalat. Jadi dia ada terma tertentu, dan yang paling penting dia banyak rukun dan syarat. Faham. Jadi rukun dan syarat tu kita kena ingat dan kena faham supaya kita dapat menjelaskan bahawa setiap kontrak yang berlaku tu betul dan tepat. Faham. Sebab kalau dia tak cukup rukun, dia akad tu tak sah. Kan bila tak cukup rukun, kontrak tu tak sah. Jadi di situ benda yang sangat penting lah. Maknanya dia punya asas tu lah, dia punya asas tu yang utama tu kita kena hafal dan fahami, barulah mudah untuk kita hurai pada cabang-cabang perbincangan yang lain. Okey, baik Ustaz, untuk permulaan tempahan dalam jual beli. Ini mungkin ada suatu kata-kata awal untuk penonton-penonton. Silakan. Baik. Jadi alhamdulillah pagi ini terima kasih pada Da'i Azrin dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dekat luar sana macam-macam jenis tempahan. Kalau yang paling terbaru ni tempahan, biasanya tempahan lembu korban. Tu tempahan tu. Sebab tu dalam istilahnya kita boleh katakan tempahan ni sangat banyak digunakan oleh masyarakat kita. Tempah buah akan datang, kan, tempah barang-barang melalui platform online dan sebagainya atas talian, dan juga banyak sebenarnya kita berinteraksi seharian dengan tempahan ini. Tempahan tu boleh jadi kalau secara mudahnya kita kata barang ni dia salah satu daripada rukun jual beli. Jadi barang tu dia ada syarat-syarat dia. Jadi bila sebut tentang barang ni, kebiasaannya kita boleh bagi secara ringkas kepada 3.
3 lah. Yang pertama sekali biasanya kita beli terus ada. Kan pergi kedai beli apa sabun contohnya, ubat gigi terus ada. Jadi kita boleh dapatkan terus barang tu, boleh bawa balik. Itu secara ringkas. Yang kedua, ada jenis barang ni yang mana barang tu ada tapi mungkin tak ada dekat tempat kita. Jadi kita kena tunggu pos ke ataupun apa. Contohnya baju kita suka ke, barang-barang tertentu, maka kita kena dalam keadaan tu kita kena tempah. Jadi istilahnya kita kata barang dah ada tapi kena tempah dan ambil masa untuk sampai kepada kita. Itu jenis kategori barang yang kedua. Ada jenis yang ketiga ni, barang tu tak ada. Jadi kita kena customize. Maksudnya kita kena tempah dulu bentuk ciri-ciri dia, macam mana keadaan dia, panjang dia, lebar dia dan sebagainya. Yang itu dipanggil sebagai, kalau biasa kita kata pre-order lah. Kan kita nak dalam bahasa Melayunya pesanan. Kan jadi kita pesan dulu, tengok dia punya sekian-sekian, kemudian baru kita tempah dan 3 bulan siap contohnya, 2 bulan siap. Jadi ada barang terus boleh dapat, ada barang kita kena tunggu dulu tapi barang tu dah ada dah. Ada barang yang memang kita kena tempah siap-siap, sebutkan ciri-cirinya. Baik, jadi secara umumnya ini dipanggil bai'us salam ataupun bai'us salaf. Jadi jual beli tempahan ataupun jual beli bertangguh. Ada pula di bawah tu dipanggil istisna. Istisna ni dia lebih fokus kepada kita buat tempah barang tu yang belum ada lah, yang belum disiapkan, yang belum wujud lagi. Baik, jadi kalau kita tengok praktisnya daripada Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah Al-Baqarah ayat 282, dia cerita tentang hutang. Tapi sebenarnya kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Musnad Imam Syafi'i, menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, bila mana kamu jual bertangguh, kan, ataupun membuat tempahan. Dalam konteks ini kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, jual beli salam lah, kita tempah barang tu. Dan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kamu tulis. Kan. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, man aslafa fi syai' fayuslif ila kailin maklum wazani maklum atau ila ajalin maklum. Sesiapa yang mana nak buat tempahan, jual beli akan datang, maka pada waktu itu dia mesti ditentukan daripada sudut apa dia yang dia nak beli. Kan, kemudian daripada sudut dia punya timbangan macam mana, daripada sudut sukatan dia macam mana, kena jelas. Sebab kita tak beli sekarang, kita beli akan datang. Dan kemudian tempoh serahan barang itu dimaklumi. Jadi kita kata daripada dalil pada Quran dan hadis ni menunjukkan bahawa persepakatan ulama, kata Imam Ibn Qudamah, kata Imam Ibn Mudhir, menyatakan jual beli salam tempahan ini memang dipraktikkan daripada zaman Nabi lagi dan sehinggalah kepada kita hari ini. Cuma dia banyak terma-terma moden lah, online dia dan sebagainya. Wallahualam, itu bukan dimah ringkas. Baik, 3 jenis tadi, yang mana kita beli terus ada, yang kedua kita benda tu dah siap ada tapi dia tak ada di tempat kita ataupun tak ada di negara kita. Jadi kita kena tempah baru dia sampai, mungkin lebih kurang dalam 7 ke 14 hari. Ataupun ada yang benda pre-order tadi, kita tahu bentuknya macam mana, rupanya macam mana, tapi bila mana ada orang nak, barulah disiapkan pakaian ataupun peralatan tersebut. Tapi mungkin sebelum kita lihat soalan Facebook, saya nak tanya satulah berkenaan kalau yang benda kita tak pasti dia jadi macam mana. Contoh dalam musim durian, musim durian masih berjalan lagi Ustaz. Jadi demam-demam dia tak boleh makan Ustaz. Itu yang masalah dia tu. Baik. Dalam musim durian ni ada orang yang dia jenis pajak satu kebun terus. Kiranya dia beli, dia kata okey, aku tempalah, memang aku pajaklah satu kebun ni. Dia bayar sekian-sekian harga. Jadi dia kata berapa buah yang turun, macam mana buahnya, ikutlah macam mana pun janji ambil. Jadi yang tu dia termasuk dalam kategori yang mana Ustaz? Baik, dia sebenarnya daripada sudut asasnya dia tempahan lah. Secara umumnya dia tempahan. Cuma kalau kita tengok melalui hadis-hadis Nabi SAW, kita akan nampak dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hatta yabdi salah. Maksudnya Nabi SAW menyebut sehingga nampak buah tu seakan-akan kekuningan nak masak, baru boleh tempah. Itu secara dasarnya daripada hadis-hadis Nabi SAW. Cuma kadang-kadang perbincangan dia adalah kadang-kadang pokok tu baru 4 tahun 5 tahun, dah ada orang pajak dah. Jadi hasil tak tahu lagi. Di situlah yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat, nah Rasulullah SAW ani bai'i gharar. Nabi melarang jual beli yang tak pasti kita ni beli apa nanti, risikonya ditanggung dan sebagainya. Maka di situ ada beberapa isu lah. Cuma dia boleh dalam konteks kita kata kita tempah, tapi yang kita nak beli tu bukan pokok, bukan tempah tanah apa, kilo yang akan datang.
Jadi saya contohnya Dain Azrin adalah toke kebun durian, kan. Jadi saya kata saya nak tempah lebih kurang dalam untuk satu musim yang akan datang ni, katalah contoh 1 tan saya tempah. Maka 1 tan tu tunggulah nanti. Jadi saya dah bayar deposit ke apa, tapi tunggu 1 tan tu nanti akan ada. Jadi yang saya tempah 1 tan. Bukan saya tempah tu pokok ni jadi ke tak jadi ke apa ke. Jadi pada waktu itu kalau contoh tak dapatlah 1 tan 500 kilo je contoh. Saya beli 500 kilo. Dia punya konsepnya begitu. Jadi beza tu antara kita pajak semua sekali dengan tahun-tahun yang mungkin belum berbuah, belum berbunga, dengan kita tempah tapi bila bermusim nanti baru kita beli. Di situ ada hukum-hukum yang berkaitan. Maknanya macam itu yang sepatutnya dan yang betul lah. Kadang-kadang ada di antara kita ni yang ialah dia suka pajak satu kebun terus. Jadi alih-alih hasilnya tidak memuaskan, dia pun rasa macam aduh rugi betul katanya. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, katanya dari Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ada 2. Yang pertama, adakah tempahan dalam jual beli ini telah diguna pakai sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi? Dan soalan yang kedua, adakah rukun-rukun syarat-syarat tempahan ini sama dengan jual beli dan apakah keistimewaannya? Terima kasih sahabat kita Syahiralia atas soalan yang ditanyakan. Jadi 2 soalan Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada persoalan yang sangat bagus daripada sudut boleh kita katakan zaman Nabi dah berlaku. Maksudnya Nabi sendiri pernah mempraktikkan. Kan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah dan juga riwayat daripada Abdullah ibn Abbas dalam 2 hadis yang berlainan, dalam kedua-duanya hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Satu hari ada seorang wanita, Nabi ni bila Nabi berkhutbah, Nabi akan berkhutbah atas tunggul kurma. Jadi dan sebab tu dalam riwayat sebut bila Nabi tak berkhutbah dalam tunggul kurma tu, tunggu tu menangis, kan, sehingga Nabi tenterangkan, Nabi tepuk kata sebab ialah Nabi pernah naik atas tunggu tu dan menjadikan dia sangat bangga kerana Nabi berdiri di atasnya sehingga menangis, dan kemudian sahabat pun dengar bunyi menangis tu kan. Jadi Nabi tenterangkan. Okey, apa sebab punca dia? Puncanya ialah ketika seorang wanita datang jumpa Nabi SAW, dan pada waktu itu dia kata, wahai Rasulullah, tunggu ni kira okey lah, tapi kalau saya tempah mimbar untuk Nabi SAW daripada seorang ni memang pakar, maka kata Nabi SAW, in syi'ti, terpulanglah pada awak, kalau awak nak buat silakan, kata Nabi SAW. Jadi tempahlah mimbar tu, dan sebab zaman tu lah baru ada mimbar, kan Nabi naik tangga dia dan sebagainya. Okey, itu satu dia punya dalilnya. Yang kedua, pernah zaman Nabi SAW yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka balik daripada peperangan dan mereka dapat harta rampasan perang. Dan pada waktu itu ada orang daripada Yaman yang mana mereka ada, boleh kita kata mereka ni ada bali, ada gandum, ada bahan-bahan mentah. Jadi para sahabat ni buat apa? Mereka menempah pada sahabat-sahabat yang tadi tu, dan Nabi SAW tak marah. Nabi SAW tidaklah kita kata mengingkari apa yang mereka lakukan, iaitu ada juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan juga dalam hadis yang lain sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi pernah menempah cincin. Kan, iaitulah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istad'ana zahaban min fiddah. Nabi pernah menempah cincin daripada emas. Jadi emas tak boleh dipakai, haram. Kan sebelum turun dia punya pengharaman dia, maka Nabi tempah, Nabi pakai, dan sahabat pun tempah pakai. Dan kemudian waktu khutbah Nabi kata, lam albishu abadan, aku takkan pakai selama-lamanya, sebab turun pengharaman lelaki tidak boleh pakai emas pada waktu itu. Jadi ceritanya tempahan tu pernah berlaku pada zaman Nabi SAW dan praktik para sahabat. Rukun syarat dia seakan rukun jual beli. Kan di sana ada yang kita kata pembeli dengan penjual, pembeli ataupun kita kata penempah lah, yang tempah barang tu, dan juga penjual. Apa syarat-syarat dia? Dia mesti berakal, baligh, rasional dan seterusnya. Yang kedua, ada dia punya rukun dia ialah berkait dengan apa yang kita kata sebagai istilah mudahnya, dia punya konsep dia mesti ada akad yang jelas. Akad tempahan tu macam mana? Kalau contoh nak guna wakil macam mana? Jadi tempahan tu dia ada punya kontrak dia. Contoh saya tempah, saya terima tempahan. Contoh macam itulah. Dan kemudian yang ketiga pada barang tadi tu. Jadi kena sebut spesifik barang tu macam mana, panjang pendek dia, berat dia, besar dia, tempah sangkar kucing, berapa tinggi nak, berapa panjang nak. Itu secara ringkas. Wallahualam. Baik, itu dia penjelasan untuk persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi tentang rukun-rukun sama ataupun tidak dengan jual beli. Itu baru permulaan untuk perbincangan kita pada hari ini. Teruskan bersama Tanyalah Ustaz. Jangan ke mana-mana. Jom kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan kita bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini, mungkin ada yang dalam suasana ataupun mood ataupun keadaan seronok untuk menyambut Aidiladha pada tahun ini. Tak lama dah beberapa hari saja lagi pada hari Ahad tanggal 10 Julai 2022. Tapi kita fokus dahulu kepada perbincangan kita untuk topik fiqh tempahan dalam jual beli. Tadi sahabat kita dah bertanya berkenaan dengan syaratnya, rukun-rukunnya. Ustaz pun dah kongsikan kepada kita secara ringkas berkenaan dengan tempahan dalam jual beli ini. Rukunnya hampir lebih kurang sama sahaja dengan jual beli, kebiasaan yang kita fahami. Dan kita nak lihat pula soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, iaitu Masrifah No Jamain. Mari kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Tanyalah Ustaz, katanya, apakah tujuan tempahan dalam jual beli dan apakah syarat serta rukun-rukunnya? Mungkin rukun sudah dibincangkan tadi, tapi kenapa katanya tujuan adanya tempahan jual beli ini diadakan? Terima kasih sahabat kita dan saya serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Masrifah. Persoalan yang kalau kita tengok daripada sudut asasnya, kenapa tu dia boleh jadi keadaan orang yang berbagai-bagai alasan lah. Tapi kita boleh simpulkan secara umumnya, satu, yang pertama sekali adalah barang tu susah nak dapat di pasaran. Ataupun tak ada kat pasaran secara jelas lah. Jadi kita kena tempah melalui platform online atas talian dan sebagainya. Mungkin daripada China, daripada mana, yang sukar untuk kita dapat di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia melibatkan pre-order, tempahan awal kan, ataupun pra-pesanan ni, dia biasanya harga lebih murah. Kalau biasa harga kalau dah siap mungkin sebuah buku tu RM30, kalau buat pre-order mungkin RM25. Jadi itu menyebabkan orang lebih suka kepada tempah lah, kan, tunggu buku tu cetak siap kemudian baru beli. Itu dia punya konsep, nanti dia post lah sampai dan seterusnya ke rumah kita. Okey, yang ketiga pula, dia punya kos ataupun apa-apa yang terlibat tu kadang-kadang dia memenuhi cita rasa kita sendiri. Kita nak, kalau bentuk sangka ke, sangka kucing ke contohnya, kita nak baju kita tu design macam mana, nak letak kat depan ke kat belakang ke contohnya kan, besar macam mana, ikut kita sendiri. Jadi cita rasa kita tu kadang-kadang lebih puas hatilah daripada kita hanya pakai semata-mata dan daripada kita hanya sekadar beli dekat luar sana. Mungkin kita puas hati, tapi kalau kita tempah lebih puas hati. Itu secara ringkas hanya 3 perkara yang mana syarak membenarkan untuk atas alasan-alasan itu untuk kita membuat tempahan. Tak ada masalah. Itu dia punya konsep dia. Dan kemudian syarat-syarat dia tempahan ni, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pertama sekali, dia kena jelas daripada sudut awak beli apa. Kan, saya pun tak pastilah nak beli apa kan. Baju ke seluar apa, tempah je lah. Tu problem. Kan. Jadi kita tekan je online tu kan, bagi tekan je macam tu. Yang tu problem. Spesifik awak beli apa. Satu. Yang kedua, kalau dia ni ada timbangan ataupun berat berapa kilo. Kan contohnya ni tempah durian contoh tadi berapa, bagilah berapa kilo, sekali-sekali datang 100 kilo, kan problem tu kan. Jadi dia kalau 10 kalau 5, jadi sukatan timbangan tu kena jelas. Baik, yang ketiga, bila sampai dia tempoh dia tu, katalah baju ke ataupun tempahan kita buat tu melalui platform atas talian, bila akan dapat contohnya pekasam, ikan pekasam lah contoh lah kan. Jadi bila akan dapat, bila post tu kata seminggu, okey seminggu lah kan. Jadi kita jelas dapat gambaran awal. Kemudian juga kalau melibatkan benda itu adalah berkaitan dengan kos-kos tertentu, berapa kos-kos dia? Kos tertentu pun kena tahu juga syarat dia. Berapakah dia punya jumlah dia dan sebagainya, dan juga berkaitlah dengan semua item-item yang ada pada barang itu. Tarikh expired dia bila, apa semua tu, itu kita kena tahulah secara ringkas, dan kemudian proses penghantaran apa, dia punya bayaran dan seterusnya, semua itu adalah berkaitan dengan syarat-syarat dia. Kalau hilang pada salah satu pada syarat ni tak jelas. Contohnya apa? Kita beli tak tahu timbang berat berapa. Itu masalah. Beli contohnya lembu korban, kita tempah lembu korban, kemudian berapa anggarannya, biasanya dia anggaran tu daripada sudut fiqh masih ada keringanan. Contoh, lebih kurang dalam 180 kilo ke 200 kilo lah lebih kurang. Berat tu lembu tu. Contoh dia tu kan. 140 ke macam tu kan. Jadi dia ada anggaran tu. Jadi kita anggaran tu daripada sudut fiqh, kemungkinan besar dia adalah boleh diterima. Jadi itulah secara ringkas syaratnya. Senang cerita, kita kena tahu apa benda yang kita beli, timbang berat dia, tempoh hantaran semua dan sebagainya. Wallahualam.
Setuju tak kalau saya katakan yang biasanya barangan ataupun peralatan yang ditempah ini adalah yang jarang ada di pasaran, secara kita senang jumpa. Betul. Dan dia adalah satu yang edisi terhad katanya. Mungkin macam itulah kan. Sebab itu adanya tujuan tempahan jual beli itu. Baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan, siapa di sana? Dan Ustaz, saya Ismail. Oh, Tuan Ismail. Ya, Silakan soalan Tuan. Okey, soalan saya Ustaz. Bagaimanakah cara dalam situasi tentang tempahan dalam jual beli ini yang baik serta diberkati dalam Islam tanpa ada syubhah dan riba? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail atas soalan yang ditanyakan. Saya bila mana Tuan Ismail tanya soalan tadi, saya terus terfikir, betul juga katanya dalam tempahan jual beli ni dia ada unsur riba juga ke Ustaz? Baik. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Haji Ismail. Soalan yang tenang, bunyi-bunyi yang tenang. Jadi saya suka bunyi burung. Bunyi burung. Okey. Jadi secara umumnya itu mungkin sangka dia tu tempah tu. Mungkinlah kan. Okey. Jadi bila kita sebut tentang isu berkait dengan kita punya keberkatan, ada riba ataupun tidak. Pertama, jual beli salam ni biasanya dia tidak melibatkan item riba lah. Sebab kita beli barang tu mungkin sudu ke, garpu ke kan, yang limited edition kan, yang susah nak dapat di pasaran, maka kita beli online, kita tempah contohnya. Tapi boleh jadi jual beli salam itu terlibat dengan riba kalau item itu riba. Contohnya jual beli emas secara tempahan. Kan, jadi itu dia ada dia punya hukum hakam tertentu, dan dia kalau kita nak detailkan tu sangat panjang sebab dia melibatkan isu boleh tak sebenarnya kalau tempah. Okey, jadi kalau kata tempah, kita beli emas ni pada satu syarikat, kita nak design kita sendiri contohnya. Faham. Okey, kita bayar deposit. Okey, sekarang ni isunya bayar deposit tu emas, Nabi SAW syaratkan fa idza ikhtalafal ajnas fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin. Itulah Nabi syaratkan bila mana berbeza jenis mata wang. Maksudnya duit ringgit nak beli emas lah. Bukan emas tukar dengan emas. Jadi ringgit nak beli emas. Jadi syaratnya satu, Nabi kata on the spot basis. Mesti serahan segera. Kan, jadi kalau kita dah tempah ni tak serahan segera. Okey, macam mana nak buat dia punya kaedah dia? Secara umumnya kalau kita tempah tu emas sudah ada dah dekat syarikat tu. Cuma kita nak mungkin design dia tu apa semua tu kita chop dulu. Kita nak dulu yang tu. Maka yang tu kita boleh pakai konsep dipanggil wakalah. Maksudnya syarikat akan wakilkan kepada staff sebagai tempat kita. Jadi kita bayar kepada syarikat tu sebagai tempah, kita dah bayar, kita dah chop ataupun bayar penuh pun kadang-kadang tu. Jadi bila dah bayar penuh, maka emas tu akan sampai bila? 2 tahun lagi pun tak apa. Sebab kita dah wakilkan kepada orang tu. Dah bayar habis. Dan kita dah wakilkan kepada orang tu berada untuk ambil barang tu. Itu dipanggil on the spot. On the spot sebab kita dah wakil pada orang. Adik kita ke kalau ada kat Penang ke contohnya, kalau emas tu dekat Penang, itu dia punya konsep dia. Tapi yang ni kena betul. Dia bukan sekadar akad. Macam mana proses tu berlaku, dia punya konsep, yang tu juga antara perkara yang dalam hukum syarak, terutama isu kewangan, mesti dibincangkan secara tuntas daripada sudut syarikat tu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, boleh jadi dipanggil yadun amanah. Simpan tu, deposit dia bagi tu, dia tak boleh usik. Penjual tak boleh usik. Maksudnya kalau dia usik, itu dah jadi jual beli lah. Jadi jual beli tak boleh kerana emas ni tak diserahkan lagi. Tapi sebenarnya sangat detail lah tentang isu ni. Cuma kita nak kata tadi, pertama Nabi SAW sebut kepada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, al-halaf munfiqatun lis-sila' wa minhiqatun li-barakah. Bila kita bersumpah dalam jual beli, kita kata ini barang paling terbaik, tempahlah awal. Contohnya kan, padahal tak terbaik pun kan. Tempahlah awal, dapatkanlah awal, percuma sekian-sekian. Maka kita kata ini antara proses pembohongan. Maka kata Nabi, barang boleh laku tapi menghilangkan keberkatan. Jadi kita kena tengok tu, yang tempah tu bukan emas. Kalau tempah emas tu pastikan syarikatnya patuh syariah, ikut flow ataupun ikut standard yang telah diluluskan oleh penasihat syariah dia. Dan kemudian kalau melibatkan perkara-perkara tertentu, maka bebas hilangkan keraguan daripada sudut barang-barang yang tak jelas tadi tu. Kalau tak jelas, maka Nabi larang jual beli seperti perkara yang kita beli tu tak jelas apa benda. Jadi itu dia punya secara ringkaslah tentang isu yang kita dipertanyakan tadi. Wallahualam. Baik, itu jawapannya. Dan penonton-penonton dan Ustaz Mustafa, bila sebut tentang tempahan jual beli ataupun nak order ni kan, biasanya memang kita akan tengok sesuatu benda yang kita nak tempah itu adalah dari iklan. Jadi biasanya kita akan tengok poster, video ataupun adalah cara-cara lain dalam pengiklanan tersebut. Jadi saya nak buat satu contoh. Bagaimana kalau di dalam gambar ataupun video nampak lain betul, tapi bila sampai barangnya lain. Jadi
adakah ini dia benda biasa ataupun ada kesilapan di situ, ataupun ada macam mana cara nak perbetulkan bila mana terjadi situasi macam ini dalam tempahnya lain, sampainya lain. Macam mana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Baik, secara umumnya tempahan ni ialah benda tu tak ada depan mata. Kalau kita pergi showroom kereta tu ada mungkin. Ada kereta yang tak ada. Just tengok cuma kita tengok pada dia punya katalog. Dia punya lampu, dia punya harga, dia punya horsepower apa semua contohnya kan. Kita pun kata tempahlah saya nak warna merun contohnya kan. Betul lah warna merun kan. Saya nak kereta ni warna merun. Saya tempah elok-elok sekian-sekian. Okey, berapa lama? Sekian 2 bulan. Nanti bila dah kereta dah sampai, bayar deposit dulu. Bila dah sampai baru kita uruskan pembiayaan dengan bank dan sebagainya. Jadi di situ tiba-tiba katalah contoh sampai tu tak seindah kabar lah kan. Indah kabar dari rupa. Betul kan. Jadi bila sampai tu benda tu satu benda yang tak senang di hati kita. Contoh apalah kita tempah baju ke apa dan sebagainya. Okey, dalam hukum hakam fiqh ada fatwa dan juga pandangan para fuqaha menyatakan ini dipanggil sebagai khiyar khalaf al-wasfi. Maksudnya pilihan untuk meneruskan membatalkan jual beli bila tak sama dengan spesifik barang yang kita tempah. Memang ada dalam perbincangan hukum hakam fiqh. Jadi kalau kita kata contoh kita tempah tu beratnya sekian-sekian, warnanya sekian-sekian, yang sampai lain. Okey, dia ada 4 cara, 4 kaedah untuk kita nak tengok benda tu. Kan. Jadi yang pertama sekali kita tak pakai lagi benda tu. Jangan dah pakai 3 minggu baru kata tak boleh lah. Okey. Jadi pertama tak pakai. Yang kedua adalah daripada memang betul-betul sama ada separuh dia punya isu kita rasa tak puas hati tu. Okey tapi tak puas hati sikit je. Yang ketiga okey tapi memang tak puas hati semua. Kan. Dan kemudian yang keempat betul-betul wujud dia punya masalah ke dia punya apalah isu tu, dan barulah boleh untuk kita tukar semula. Sebenarnya dalam fiqh memang ada penyelesaian untuk kita tukar semula, dan memang kita kena kontak apa semua sebaliklah untuk sekian-sekian sebab tak memenuhi spesifikasi dan apa yang kita nak. Itu dipanggil khiyar khalaf al-wasfi, boleh tukar sebab tak menepati ciri-cirinya. Wallahu alam. Kalau kita pilih untuk pulangkan wang pun maka dibolehkan. Maka dibolehkan. Itu jalan penyelesaiannya. Jadi jangan risau kalau telah berlaku pun indah kabar dari rupa itu ada jalan penyelesaiannya. Baik, sedang menonton, jom kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru yang terus setia bersama dengan kita pada pagi ini untuk mengikuti perbincangan berkenaan dengan tempahan dalam jual beli yang kita bawakan khas kepada penonton pada hari ini untuk merungkai persoalan-persoalan. Ialah kalau sebelum ni kita bincang tentang jual beli, kita bincang tentang bagaimana keuangan, bagaimana tentang perniagaan, tetapi mungkin ada juga yang terlepas pandang berkenaan dengan tempahan dalam jual beli. Ada yang menganggap sebagai satu perkara yang biasa. Dia kata, alah, tempahan dalam jual beli takkan ada apa-apa masalah yang besar kot. Tapi sebenarnya daripada awal perbincangan kita tadi sampailah pada ketika ini, sebenarnya ada banyak juga titik-titik kritikal ataupun perkara-perkara yang patut kita perhatikan bila nak buat tempahan apa-apa produk, barangan ataupun apa-apa peralatan. Perhatikan baik-baik. Okey, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum, katanya, antara dua cara berikut yang mana Islam pandang tinggi? Tempahan tanpa bayaran awal, yang kedua tempahan siap berbayar, dan yang kedua katanya untuk mengelakkan kecuaian dan penipuan, perlukah ada sebarang perjanjian bersurat dalam tempahan? Terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Rahimah. Satu persoalan yang kadang-kadang dia nak nampak dia punya trusted kepercayaan tu.
order dulu barang sampai baru bayar. Contohnya kan. Jadi ada konsep yang seperti itu. Ada juga jenis yang tempah ni dia tempah mulut je. Dia buat janji mulut je lah, kata sekian-sekian, apa sekian-sekian, berapa harganya 200, nanti dah siap saya bayar contohnya. Okey, kalau ikut persoalan tadi, yang pertama sekali tempah jadi tak bayar apa-apa. Tak bayar apa-apa. Sebab kalau ikut asas majoriti para ulama, iaitulah Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, okey, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, kecuali Imam Malik, menyatakan bahawa biasanya dia mesti bayar. Biasanya konsepnya adalah mesti bayar. Saya tempah baju dekat apa? Dekat Dai Azrin, berapa harga 200. Okey, deposit berapa? Deposit terpulanglah, tapi boleh letak 50%, boleh letak 30%, tak ada masalah. Jadi saya kata saya bayar 100 lah. Jadi Dai kata okey, saya letak 50% lah deposit, senang. Saya nak pergi beli baju, nak beli baju pula, beli kain, beli apa semua kan. Jadi saya nak buat, saya nak jahit apa semualah contohnya. Jadi kena ada. Itu ikut pandangan 3 mazhab ataupun 3 imam yang saya sebutkan tadi. Kenapa sebahagian pandangan para ulama ataupun contohnya Imam Malik dan seterusnya menyatakan bahawa tak apa, tak ada masalah? Sebab hujah majoriti para ulama ialah ada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, dikatakan naha Rasulullah SAW ani bai'il kali' bil kali', naha Rasulullah SAW ani bai'id dain bil dain. Ada 2 hadis itu. Nabi melarang jual beli hutang dengan hutang. Nabi tak bagi hutang dengan hutang. Dan kemudian kalau kita baca Syekh Dr. Nazir Hamad dalam kitab beliau Qadaya Fiqhiyah Mu'asarah, bincang detail tentang jual beli hutang dengan hutang ni, dan antara isunya ialah kalau jual beli salam, saya dai hutang akan datang untuk bagi baju kat saya. Kan maksudnya hutang tu, serahan baju tu kira hutang tu. Kira hutang sebab baju tak serah sekarang. Jadi serah akan datang kira hutang baju dengan saya. Saya pula hutang kita deposit ataupun bayaran pendahuluan daripada Dai Azrin. Jadi di situ hutang dengan hutang. Maka Nabi melarang jual beli hutang dengan hutang. Maka sebab tu 3 pandangan para ulama tadi menyatakan kalau boleh tak payah deposit, bayar terus. Barang tu akan dibuat dan 2 minggu akan diserah dan sebagainya. Itu dia punya konsep dia. Dan kalau kata perlu ke tidak kepada perjanjian, maka kita kata perjanjian sangat perlu. Sebab tu dalam apa pun aspek yang kita buat atau online, bila kita klik setuju tu, terus keluar perjanjian tu. Apa kontrak digunakan, contohnya bai'us salam, contohnya mewakilkan, terus keluar dengan syarat-syaratnya, maka itu adalah lebih trust, lebih kita kata dipercayai. Apatah lagi contohnya kalau dia melibatkan isu-isu berkaitan dengan syariah, maka kita bimbang takut nanti dia ada isu. Maka hitam putih itu sangat penting, perjanjian itu sangat penting untuk memastikan kita betul-betul buat jual beli dan diserah terima dan juga sanggup untuk penjual melakukan tempahan itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dia resit dia tak kira sebagai perjanjian kan Ustaz kan? Dari resit tak kira kan? Resit itu kalau untuk deposit ke macam mana? Untuk dia bayar penuh dapat resit, dia bayar separuh pun dapat resit, itu tidak dikira sebagai perjanjian. Secara asasnya itu kita dah ada dia punya trust perjanjian lah. Maksudnya dah bayar penuh, ada dia punya resit, maka masih dalam konteksnya dikira sudah full payment, buat pembayaran penuh lah. Maka bila buat pembayaran penuh telah berlaku jual beli. Dia kena buat lah. Baik. Okey, itu untuk persoalan tadi, dan sekarang kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai Azrin, Kak Iyad sini, Nahayati Ismail dari Rawang. Waalaikumsalam. Oh, Kak Iyad. Oh, silakan soalan Kak Iyad. Ya, saya. Silakan soalannya. Terima kasih, Dai. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang kita bila order barang, kita tengok review, dan review tu penting. Jadi kadang bila macam kita, lagi satu Ustaz, kadang kita kadang yakin sangat dengan review. Macam hotel, kadang kita booking, kita pergi, kita nak tengok view tu cantik, tapi bila kita sampai, indah khabar dari rupa. Jadi bila dalam nak memberi review tu, bagaimana untuk kita berlaku jujur supaya kita tak jatuhkan bisnes orang. Macam produk pun Ustaz, kadang kita kena guna dulu baru kita boleh bagi review. Jadi nak minta nasihat Ustaz, bagaimana untuk kita memberi review, sama ada kita perlu berlaku terlalu jujur atau bagaimana. Itu saja soalan Kak Iyad Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menarik juga ni Kak Iyad. Terima kasih Kak Iyad atas soalan ni tentang kejujuran di dalam memberi pendapat ataupun komen tentang sesuatu itu. Mungkin dia betul kata Kak Iyad tadi, bila mana kita nak beli ataupun nak menempah barang tersebut secara atas talian ke, kita akan tengok review dan juga testimoni. Jadi macam mana dalam keadaan itu Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Kak Iyad. Betul juga kan? Tempah hotel kusangkakan depan laut, rupanya belakang longkang. jadi dia tengok bintang tu 3, 4 dan 5 tu. Jadi itu juga sebenarnya ialah daripada sudut asasnya, kalau kita kata
dia umumnya dia tak boleh ada unsur-unsur penipuan itu. Maksudnya memang kena jujur, sebab jual beli salam ni, tempah ni, maksudnya dia akan datang. Benda akan datang ni kita tak tahu. Ada orang mungkin telus, ada orang mungkin jujur. Sebab tu antara perkara yang sangat penting ialah Nabi SAW ingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim, ketika mana Nabi SAW marat bisubrah ataupun subrah, Nabi lalu dekat sebuah timbunan, iaitulah timbunan kurma dekat Madinah. Bila Nabi lalu tu, dan kemudian Nabi SAW saja, Nabi masukkan tangan Nabi SAW ke dalam tangan tu kan, dalam tempat tu, dan kemudian Nabi dapati ada balala, ada macam basah. Yang atas tu kurma kering, yang dalam tu kurma basah. Nabi tanya, "Ma hadza ya sahibut ta'am?" Apa benda ni? Kan, apa benda ni wahai penjual? Nabi kata macam tu. Dan kemudian asabat sama, kata penjual tu, "Malam tadi hujan ya Rasulullah. Jadi kami letak yang kering kat atas, yang bawah kat basah. Yang basah kat bawah." Maka kata Nabi SAW, "Man ghasya falisa minna." Siapa yang menipu bukan di kalangan kami. Simple je antara kering dengan basah. Kalau kita tengok kat situ, apatah lagi kalau kita buat satu produk tu, kita hotel, tempahan apa semua dan sebagainya, kita menipu. Memang jelas-jelaslah perkara itu dilarang oleh Nabi SAW. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, hadis yang sahih, al-makru, kemudian juga al-khida' dan juga al-ghash finnar, kata Nabi SAW. Orang yang buat benda-benda palsu, kemudian dia mengelabui mata orang, dan kemudian juga dia buat perkara-perkara yang menipu, maka di dalam neraka, kata Nabi SAW. Jadi tak kira buat bisnes apa, hotel ke, iklan ke, apa benda semua, ubat-ubatan ke, jangan ada unsur penipuan. Okey, itu satu bahagian lah. Yang kedua tadi, review. Kan? Jadi kita tengok pada testimoni dan sebagainya. Okey, satu juga benda, perkara yang perlu diingatkan, naha Rasulullah SAW anim bai'in najash. Nabi larang daripada jual beli berpakat untuk menipu. Macam mana tu? Buat testimoni palsu dengan kawan dia. Kawan dia masuk dekat Facebook kat bawah tu, rupanya ada 5 orang kawan dia ni. Mungkin bisnes partner lah, satu kawan buat bisnes tu. Dia buat apa? Dia bagus hotel ni. Hotel ni memang best. Sekian-sekian. Rupanya kawan dia. Dan memang ada persepakatan untuk bayar ke apa semua, untuk komen review kat Facebook supaya produk dia bagus. Itu juga antara perkara yang Nabi larang dan termasuk dalam jual beli an-najash, seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula, kita review. Tengok produk ni nak kena jujur betul-betul ke, nak kena apa ke dan sebagainya. Atau orang kata tutup periuk nasi orang pula. Contohnya kan, kalau dia betul menipu, betul-betul produk dia ni hanya janji-janji palsu, kena dibongkarkan sebab orang ramai akan beli. Sebab tu skema jenayah apa semua ni kena dibongkarkan. Sebab mereka menipu dalam bentuk yang pelbagai, dalam NGO ke, dalam syarikat ke apa, yang menipu. Maka kita kena bongkarkan. Jadi review kita tu, review bukan kita maki ke apa, bukan. Tapi di atas kejujuran kita dapat tahu yang ni memang sekian-sekian, memang menipu, saya dah sekian-sekian. Maksudnya jelas, maka pada waktu itu kita telah mereview benda yang betul dan menyelamatkan orang lain daripada terlibat dengan perkara-perkara penipuan yang dilakukan oleh syarikat tu. Jadi review tu kena jujur lah. Kena jujur, tak boleh kata sembunyi-sembunyi sikit lah kot. Contohnya, sebenarnya tak bagus pun. Cakap je lah bagus. Bahaya, dan itu menjadikan kita bersubahat pula dengan dia, penipuan yang dilakukan. Wallahualam. Yalah, bila mana buat tempahan barangan ataupun apa-apa ni, sebab tu saya terfikir, kenapalah kalau kita ni beli barang atas talian, dia sampai je, lepas saja mendarat di rumah kita tu, kita cepat-cepat buka dia punya pack dia. Sebab kita penuh unsur-unsur suspense. Kita kata, sama tak macam yang kita tengok dekat dalam gambar ketika mana kita buat tempahan. Sangat-sangat mengujakan di situ. Ya, baik. Banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini. Penonton-penonton, jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berehat seketika. Duduk di meja perbincangan untuk kita teruskan apa yang kita bawakan pada hari ini tentang tempahan di dalam jual beli. Banyak kan nota-nota penting kita dapat pada hari ini. Pastikan catat sebaik mungkin dan sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya beroleh manfaat. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi di Facebook untuk sama-sama kita ajak sahabat-sahabat kita menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dapatkan ilmu-ilmu baru tambahan untuk mengingatkan kita tentang sesuatu perkara, khususnya dalam tempahan jual beli. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Nur Dahlia Biru, katanya, Assalamualaikum
Assalamualaikum. Apakah tujuan penjual minta wang pendahuluan kepada pembeli ketika berurusan sewaktu membuat sesuatu tempahan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. Kenapa minta deposit? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Puan Nur. Persoalan deposit ni sebenarnya isu deposit itu dulu. Sebenarnya bagi deposit ni sebenarnya boleh ke tak dalam Islam? Kan? Okey, kalau ikutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai'il urban ataupun urbun. Dan ada riwayat sebut arbun. Kan? Jadi Nabi melarang daripada jual beli deposit. Sudah. Ada hadis dia kan. Jadi cuma hadis ni di sisi para ulama antara Imam Ahmad, Imam Ibn Qudamah dan ulama-ulama yang lain menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah untuk dijadikan hujah pengharaman daripada jual beli deposit. Okey, jadi boleh kita katakan bahawa Imam Ahmad dan sebahagian ulama yang lain mengharuskan untuk kita letak deposit untuk pembelian terutama pada pra tempahan kita tadi tu. Okey, jadi itu daripada sudut hukum dia lah, dan boleh kita katakan bahawa uruf adat kita di Malaysia seperti mana juga disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam kitab beliau Fiqh Islami wa Adillatu, dan sebahagian ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa dibenarkan untuk jual beli deposit untuk diletakkan. Okey, kemudian bila ditanya tujuannya, yang pertama sekali adalah untuk kita lock lah. Lock ni maksudnya kita ikat awal-awal yang barang tu memang kita nak, barang tu memang kita tempah. Kan, jadi nanti tak adalah dah siap tu bagi kat orang lain ataupun stok tu dah berpindah kepada tangan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai bentuk trusted, kepercayaan kita, seolah-olah macam kita janjilah nak beli tu. Memang kita nak beli sebab kita dah letak duit tu. Okey, jadi yang tu yang kedua. Maksudnya memang kepercayaan kepada penjual supaya nanti bila kita nak beli tu betul lah ni orang ni nak beli sebab dia dah letak deposit. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga adalah kerana daripada sudut kos yang akan dikeluarkan bila mana melibatkan tempahan. Kan, contohnya katalah kita nak tempah tu seluar contohnya kan. Jadi boleh tengok seluar ni kita tempah, takkanlah kain ni nak beli macam mana, kos lah juga. Kain tu mungkin dah ada dah, tapi mungkin kain tu yang dia nak tu jenis kain apa licin ke apa ke, tak ada dekat kedai dia. Jadi dia dah kena beli awal. Jadi dia kena beli dan orang ni bagi deposit 50%. Okey, daripada 100 tu mungkin dia pun belilah kain yang nak ditempah daripada jenis design ataupun keadaan seluar yang dikehendaki oleh pembeli tadi. Maka pada waktu itu kalau kita perhati betul-betul, maka dia memberi boleh kita katakan sebagai kepercayaan ataupun kemudahan kepada penjual untuk dia membeli apa-apa kos yang terlibat, kan, benang ke, kan, mesin ke, butang dia ke, zip dia ke, contohnya kan. Jadi semua tu perlukan kos. Maka bayar awal tu maka menunjukkan betul-betul nak beli, dan tempahan itu mesti berlaku dan diserah terima pada waktu-waktu yang kita sebutkan ataupun dipersetujui. Wallahu a'lam. Maknanya bukan saja-sajalah penjual itu minta deposit. Ada sebabnya, macam Ustaz sebutkan kepada kita sebentar tadi, salah satunya adalah untuk lock. Jangan bagi lari dah. Penjual pun rasa senang, pembeli pun tak adalah rasa macam tak nak lah, dia tinggal macam itu je. Jadi bila benda dah dia letak deposit di situ, dia akan bagi komitmen bukan komitmen kan, dia akan tetaplah untuk mendapatkan produk ataupun barangan tersebut. Baik, saya ada satu soalan Ustaz untuk Al-Fadhil Ustaz Mustafa, yang mana kalau tadilah macam contoh tadi kan, orang tadi tempah seluar. Dia tempah seluar kan, dia tempah dan penjual pun dah kata seluar ni siap lebih kurang dalam 10 hari. Jadi dia kata dalam 10 hari bulan tu dia kata dah boleh ambil lah. Jadi bila mana 10 hari bulan pembeli ni tak ambil juga, 20 tak ambil juga, 30 tak ambil juga, lepas 50 hari baru dia datang ambil. Duk tangguh kan. Bila call dia kata saya tak boleh ambil lagi, tak sempat ambil lagi lah. Jadi pembeli ni pun ada orang yang sama tempah, saiz pun lebih kurang, jadi dia bagi yang itu dulu. Padahal sudah ditempah oleh orang tadi. Dia bagi yang kawan ni punya. Jadi adakah boleh penjual itu buat seperti itu, Ustaz? Sebab dia pun ada kos juga kan yang perlu ditanggung. Dan dia kata kalau nak balik kamu punya tu, kamu kena tempah semula, dia kata. Jadi macam mana, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara syarat yang diletakkan oleh majoriti para ulama, sama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan sebagainya, menyatakan bahawa dia tidak boleh menjual kepada orang lain melainkan dengan izin penempah yang pertama. Itu dia punya konsep dia. Jadi dia sebenarnya kalau hari ni kita mudah WhatsApp ke, telefon ke apa dan sebagainya kan. Jadi dengan perkara itu mungkin kita akan
buat satu perjanjian ni, macam konsep perjanjian lah, untuk dia ambil sebulan lagi. Sebab saya kat luar negara ni pergi haji contoh lah kan, saya kalau pergi haji luar negara tu kan, ingat macam bisnes kan, banyak saya pergi haji kan. Jadi tak sempat untuk saya ambil tu. Jadi anak saya pun semua pun sibuk kerja. Jadi boleh tak kita ambil tu adalah pada bulan 1 ke contohnya kan, sebulan lepas tu ke contohnya. Jadi jawapannya boleh. Maksudnya seolah-olah macam ada tempat nak ambil tu, dia ceritanya kontrak apa semua tu dah selesai dah. Maksudnya jual beli apa dah selesai, cuma waktu nak ambil tu. Maka perjanjian tu boleh di renew balik lah kan, kita perbaharui, dan kita akan ambil pada tempoh-tempoh yang telah dipersetujui. Maksudnya tak boleh untuk penjual, untuk cover cost ke apa, menjual kepada orang lain, melainkan penjual kata apa? Melainkan pembeli kata apa? Ni, Assalamualaikum, penjual lah contoh kan. Jadi saya ingat saya tak jadi ambil lah, saya dah bayar tu kira halal je lah, hadiah je lah. Yang tu okey. Ikutlah nak jual ke apa ke, sila. Mungkin ada juga jenis orang macam tu kan. Jadi mungkin sebab isu tertentu lah kan. Jadi kita kata perlu izin daripada penempah ataupun pembeli yang pertama. Wallahualam. Kena minta izin dulu ya. Kalau tak ada izin maka tidak dibolehkan. Telefon je, nanti dia akan jawab dan kata bila tarikh yang betul-betul dia datang dan boleh ambil. Baik. Okey, soalan seterusnya dari Fadli Mat Shah. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, bolehkah penjual mengambil wang pendahuluan yang telah dibayar separuh harga oleh pembeli yang batalkan jual beli barang yang ditempah tersebut? Terima kasih juga Tuan Fadli atas soalan yang ditanyakan. Rasanya soalannya lebih kurang macam inilah. Dia kata orang tu dah tempah, bayar deposit, jadi bila mana batal deposit, istilahnya dengan izin burn. Burn, saya terbakar katanya. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Fadli. Okey, dia isunya kenapa perlu pada deposit itu, antara sebabnya Imam Ahmad dan Imam Ibn Qudamah jawab kerana ia adalah bagi kita kata kemaslahatan, kebajikan bagi penjual. Sebab dia memang nanti akan keluarkan kos apa semualah yang berkait tu. Jadi dengan sebab tu, dengan tempah tu, mungkin juga dia dah tempah tu, dia tempah kurier contohnya. Kan ni nak post, nak apa semua ni dah makan berapa duit dah. Dia ambil tadi deposit 10% nya contohnya, daripada 100 RM10. Okeylah tu kos post kan. Jadi dah cover dah. Jadi takkan nak kata ni pejabat post yang tu cancel. Jadi pulang balik RM10. Tak boleh lah macam tu kan. Sebab dah beli. Jadi pada waktu tu kita kata dia melibatkan banyak pihak. Cuma asasnya dalam keadaan seperti ini, dia punya tempahan itu konsepnya begitulah. Dia tak boleh untuk dilakukan dengan sesuka hati, melainkan dia ada hukum-hukum yang terkait dengan perkara itu. Dan ini kalau kita sebut tentang deposit tadi, itu antara punca kenapa Islam ataupun fiqh, termasuk pandangan Imam Ahmad, Imam Ibn Qudamah dan sebagainya, membenarkan untuk ambil deposit. Itulah sebab dan puncanya tadi. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, dia ada perbincangan panjang. Dia tak boleh sebut daripada awal sebab uruf tempahan ni kita tahu dah. Maksudnya kalau kita deposit tu, kalau kita tak jadi tu memang habis lah, burn lah, terbakar lah tadi tu kan. Maksudnya hangus lah. Okey, jadi dalam keadaan seperti itu, dia tak boleh kata macam ni. Katalah contoh, saya pergi kat Da'i Azrin, saya kata kalau saya ini adalah duit RM50 deposit yang Da'i Azrin minta. Kalau saya jadi ambil, saya akan bayar semua penuh lah. Kalau saya tak jadi ambil, 50 ni kira benar terbakar lah, hangus lah. Tak boleh macam tu. Okey, kalau dalam tu mazhab Syafi'i disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam kitab dia Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i, membawa pandangan mazhab Syafi'i yang begitu banyak tentang isu ni, menyatakan dia termasuk unsur maisir, judi. Maksudnya ini kamu jadi ke tak jadi ni, nak ke tak nak, ambil ke tak ambil. Jadi dia jadi macam tak serius sungguh, betul-betul macam patutnya tempahan ni betul-betul kita nak. Maka di situ mazhab Syafi'i kata jangan mention, jangan kata yang kalau jadi tak jadi, tambah apa, burn apa semua, jangan kata. So ambil je macam tu, terima, okey, selesai macam tu. Itulah yang disebut oleh sebahagian para ulama, antara dinukilkan daripada Imam Nawawi. Cuma kita kata benda ni dalam masyarakat macam itulah konsep dia. Cuma jangan sebut. Jangan sebut ni betul-betul ya, ni kontrak. Oh, dia tahu dah tentang akad kontrak, dia pun sebut macam tu. Sebenarnya itu akad kontrak yang tak boleh dalam mazhab Syafi'i bila sebut tentang deposit yang kita sebut tadi. Jadi jangan sebutlah. Maksudnya jelas hanya sekadar uruf adat setempat berlaku macam tu saja. Jangan mention, jangan sebut tentang kalau jadi, kalau tak jadi tadi. Wallahu alam. Yalah. Sebab biasanya kita tengok ada kadang-kadang penjual dia buat kalau cancel mungkin dalam tempoh 24 jam berapa dia pulangkan. Betul. Kalau dalam tempoh 2 hari berapa dia pulangkan, berapa persen. Ada lebih kurang macam itu. Jadi benda-benda macam itu sebenarnya kita patut elakkanlah, sebab yalah, kita nak menjaga dua-dua pihak, penjual dan juga pembeli. Itu pentingnya deposit tadi. Baik, soalan seterusnya dari Siti Nurbaya di Facebook kita ya. Katanya, Assalamualaikum. Adakah
Khidmat penghantaran itu juga adalah salah satu aspek yang penting yang tidak boleh diambil ringan dalam proses jual beli melalui tempahan oleh penjual dan perlu dipantau tentang keadaan barang yang ditempah itu supaya berada dalam keadaan baik apabila diterima oleh pelanggan. Mohon pencerosan. Terima kasih juga kepada sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Penghantaran, isunya keselamatan barang tersebut, dia punya kos penghantaran tersebut, sebenarnya tanggungjawab siapa? Penjual ataupun pembeli? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu persoalan yang kalau kita perhati betul-betul, kos isu penghantaran. Dan penghantaran ni saya kena ingatkan kepada tuan-tuan juga, ada jenis-jenis barang tertentu ni ada takaful yang cover. Kan contoh barang ni emas ke apa ke, jadi penghantaran dia tu guna security yang khusus lah. Maksudnya betul-betul dia punya van khusus apa semua untuk penghantaran tu memang ditempah, dan pada waktu tu hantaran itu kalau cantik, kalau bolehnya ditakafulkan, sebab ada syarikat tertentu yang mentakaful. Maksudnya ceritanya gini, contohnya barang tu kena rompak tengah jalan, contohnya hilang, maka syarikat takaful akan tanggung nilai dia tu. Jadi taklah melepas kita contohnya kan. Okey, jadi itu satu isu. Yang kedua, selagi mana barang tu belum sampai kepada kita kata kepada pelanggan, maka asasnya dhaman, iaitu dia punya jaminan itu pada siapa, tanggungan itu pada siapa, tanggungjawab pada siapa. Secara umumnya pada penjual lah, kerana barang itu dia nak kena post, nak kena apa, nak perlu sampai dan sebagainya, sebab tadi tempah. Dia tempah barang, kemudian juga dia gunakan pos dan seterusnya. Jadi kita kata secara umumnya kalau apa-apa berlaku pada waktu itu, kalau tengok daripada ataupun dia hantar sendiri, ataupun boleh jadi hantar sendiri dalam perjalanan tu mungkin pecah ke, koyak ke apa dan sebagainya, maka tanggungan itu masih di atas tanggungan penjual. Cuma isu konflik dia, kalau guna itu adalah contohnya pos, jadi pos ni siapa yang bertanggungjawab? Penjual ke, pejabat pos ke? Sekian-sekian. Yang tu kena berunding dengan pejabat pos lah. Cuma kita kata ada dia punya kaedahnya, ada, sebab tu saya kata takaful tu sangat penting. Maka kalau berlaku rosak ke apa ke semua, maka boleh dilindungi. Biasanya barang tu yang nilai besar, nilai kecil ni, kalau setakat apa, kita order apa, baju nilai RM50, mana nak ada takafulnya kan? Emas ke apa contohnya kan, kita order. Jadi kita kata asasnya secara umum tanggungan adalah penjual selagi mana barang tu belum sampai, belum diserahkan. Kalau dah diserahkan tiba-tiba baru nak ambil, bab jatuh dekat tangan pembeli yang tanggung rugi ya. Wallahu a'lam. Maknanya tengok barang tu ada pada siapa. Dia tanggungjawabnya terletak pada keadaan barang tersebut ada pada siapa pada ketika itu. Baik, penonton-penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, banyak lagi kita nak bincangkan, tetapi kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika dan beralih ke sini pula untuk kita teruskan perbincangan yang sama, tempahan dalam jual beli pagi ini ya. Kita dapat satu ilmu baru dan mungkin pelbagai info-info baru kita dapat pada hari ini ya, berkenaan dengan bagaimana nak menguruskan, bagaimana cara yang terbaik untuk kita membuat tempahan sesuatu barang, produk ataupun peralatan ataupun apa-apa sahaja yang kita nak tempah dalam kehidupan kita. Pastikan ilmu untuk menempah supaya tidak silap tempah, habis ke situ ada berlaku keraguan dalam unsur apa yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Baik, untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Rahiza. Assalamualaikum Ustaz. Mohon perkongsian ilmu. Katanya seorang pelanggan membuat tempahan pembelian barang dan dikenakan bayaran deposit. Mengikut syarat syarikat deposit tidak akan dipulangkan jika sekiranya pelanggan membatalkan tempahan. Dari situasi perniagaan tersebut, adakah syarat ini berunsur riba atau terlarang? Jika terlarang dalam Islam, dan apakah hukumnya Ustaz? Terima kasih Kak Zah Cenur Pahang, katanya. Ustaz, orang Pahang Ustaz. Jadi kena jawab dalam bahasa Pahang mungkin ya. Lorak Pahang gitu. Baik, terima kasih Kak Zah atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Kak Zah.
isu berkait dengan apa yang dipanggil sebagai telah meletakkan sekian-sekian, kalau dalam tempoh 24 jam dipulang 5%, kalau tempohnya pembatalan itu dibuat contohnya seminggu sebelum selesai tempahan itu, kira habis semua sekali, kan, hangus semua sekali. Jadi adalah syarat-syarat itu diletakkan oleh sebahagian syarikat. Okey, jadi daripada sudut asasnya kita kata tadi mazhab Syafi'i memang tak suka lah, tak endorse daripada sudut ni, ataupun tak dibenarkan kerana ada unsur-unsur, dia bukan riba, dia unsur maisir, judi. Jadi judi kat sini unsur itu ialah bila mana kita ada risiko, tak tahu implikasi yang selepas tu. Kita bayar sesuatu, yuran ke apa, tak tahu lepas tu kita menang untung ke kalah. Contohnya kan, untung ke rugi. Jadi kita bayar tempat deposit tadi, kita sendiri bagi tahu nanti kalau jadi saya ambil, kalau tak jadi ni kira burn. Jadi di situ di mana sebenarnya ketetapan yang sebenar? Sebab kita ni kena istiqamah. Kan? Istiqamah tu maksudnya istiqamah nak beli ke istiqamah tak nak beli sebenarnya kan. Jadi di sinilah dia punya isunya, dan itulah mazhab Syafi'i tak suka, sebab benda tu seolah-olah macam tak jelas, tak confirm bila nak ambil ni betul ke nak beli ke, tak jadi ke macam mana. Jadi sebab tu bila buat deposit, sebab tu ada sebahagian syarikat letakkan itu, maka saya katakan bahawa boleh ikutlah pandangan daripada Imam Ahmad, pandangan daripada Imam Ibn Qudamah, dan disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dan sebahagian ulama-ulama yang lain menyatakan atas uruf dan adat praktikal setempat sekarang ni memang orang akan sebut macam tu, kerana dia akan tanggung kos kerugian kalau tak jadi beli. Maka sebab tu yang disebut hangus ke apa semua ni, dia daripada sudut para ulama, nama-nama yang saya sebutkan tadi diharuskan daripada sudut pandangan mereka. Dan inilah praktikal yang berlaku dekat Malaysia, syarikat ke kita ke apa semua tu, memang ada terma dan syarat dah. Kalau sekian-sekian ni dipulangkan, kalau ni tak dipulangkan, dah letak siap-siap, kita baca siap tanda tangan lagi. Maka maksudnya kita setuju dengan syarat tu. Maka bila setuju dan mengikut pandangan sebahagian ulama-ulama tadi, maka jual beli itu sudah lagi tidak dianggap berlakunya judi ataupun unsur-unsur judi. Jadi kita kata ikut uruf dan adat kita semasa, memang benda tu dibenarkan dengan kadarnya daripada sudut syarak, daripada sudut hukum hakam dan isu berkait dengan muamalat pada hari ini. Wallahu alam. Wallahu alam, itu jawapannya. Dan kita bincangkan tadi tentang perkara-perkara yang kecil, mungkin tempahan yang kecil kan, tapi cuba kita bayang kalau tempahan itu pula barangan yang besar-besar, yang hebat-hebat katanya kan. Jadi bagaimana pula? Baik, cuba kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita, Muhammad Izzuddin. Katanya, Assalamualaikum, dalam urusan jual beli rumah, ni yang saya kata besar itu, besar ni rumah yang melibatkan perbankan pula, sekiranya terdapat kegagalan dan terbengkalai dari pihak pemaju perumahan, apakah cadangan awal yang perlu dilakukan oleh pihak bank supaya dapat berlaku adil kepada pembeli rumah tersebut, sebab bayaran muka sudah dibuat? Jadi terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Dan mungkin rentetan daripada soalan Tuan Izzuddin ni, Ustaz boleh tambah sikit, bagaimana boleh ke kita menempah rumah nak beli, padahal rumah itu baru ada tapak je, Ustaz? Boleh ataupun tidak? Silakan. Baik, cantik. Satu soalan yang sangat baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan Izzuddin, terima kasih banyak soalan berkait juga dengan soalan Da'i tadi. Kita pergi dulu kepada isu tempah rumah, kan? Jadi asalnya rumah tak ada, apa pun tak ada lagi. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat daripada Imam Abu Daud, kata Nabi SAW, hadis sahih, la tabi' ma laysa laka indak. Jangan kamu menjual benda yang kamu tidak miliki, belum wujud, belum ada. Hadis tu jelas tu, maksudnya kalau kita tengok secara spesifik, menjual satu benda yang belum ada. Tetapi sebenarnya kita kena faham hadis ni teks dengan konteks dia. Kita kena faham teks tu maksudnya ialah lafaz hadis tu, dan apakah sebaliknya Nabi sebut macam tu. Jadi sebaliknya itulah yang para ulama bincang. Tadi disebut oleh Imam Asy-Syaukani, disebut oleh Imam As-Sindi, disebut oleh ulama-ulama moden seperti mana Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, disebut oleh Syekh Dr. Ali Al-Qurahudari dan ulama-ulama yang lain, menyatakan yang Nabi kata tak wujud tu maksudnya ialah kamu tak mampu untuk melakukan tempahan tu. Contohnya gini, satu syarikat pemaju, dia ni tak ada rekod buat rumah ke apa semua. Kita tengok kat dia ni, murah lah contohnya kan. Kita pun tempah lah dekat dia rumah sekian-sekian, 90,000 je contohnya, banglo mini ke apa kan contohnya kan. Jadi kita pun tempah. Jadi tempah punya tempah, tanah tak tahu kat mana, rumah tak tahu kat mana, kata serah kunci, tak serah kunci. Jadi di situlah wujudnya terbengkalai, penipuan dan sebagainya. Okey, jadi sekarang ni saya sangat sarankan, pertama kena tengok kekuatan pemaju tu dulu.
tengok rekod dia sebelum-sebelum ni macam mana, berapa tempat dia pernah buat. Kalau setakat rumah contoh sebiji, tak boleh tuan-tuan. Dia kata ada sebiji je rumah contoh. Yang itu amat-amat diragui, jangan beli rumah dengan dia, jangan beli dengan pemaju tu. Tu penting tu untuk orang-orang muda terutamanya, bila nak beli rumah. Jangan main tengok harga rumah murah terus nak beli. No, kena tengok siapa sebenarnya pemaju tu. Ada contohnya ada senarai blacklist sebelum ni. Oh, rupanya dia ada rekod bankrupt, contoh rekod bankrupt kan. Tak boleh lah, janganlah kita menyulurkan leher untuk disembelih. Boleh faham tu macam tu kan. Jadi itu dia punya konsep. Okey, jadi berbalik kepada isu tadi, katalah contoh ni dah bagus dah, syarikat bagus dah, tiba-tiba terbengkalai juga. Okey, kalau daripada sudut perbankan Islam, di sana dia ada akad, dulu punya akad 2016 apa semua tu, baik bithamanin ajil, maksudnya jual beli dengan harga tangguh lah. Maksudnya bank beli dulu secara ringkasnya, kemudian kita akan bayar secara tangguh dengan profit margin, keuntungan kepada bank lah. Jadi bank mungkin harga rumah 300,000, bank jual 500,000 pada kita, tapi bank ambil dulu daripada pemaju. Itu dia punya konsep dia. Jadi secara umumnya bila berlaku pembelian yang seperti ini, wujudnya isunya bila terbengkalai, maka ada setengah bank, terutama perbankan Islam lah, yang mana mereka akan memberi rebate, diskaun ke atas jumlah yang dibayar tadi tu. Ada rebate, dia diskaun. Ada kes-kes tertentu yang ada perbincangan khusus dengan bank-bank tertentu, maka pada waktu tu bank akan membuat penghitungan pembayaran itu sehingga boleh jadi 90% tu tak bayar, bayar 10% je contohnya. Kan, jadi maksudnya ada buat bicara lah, budi bicara dengan bank, dah boleh jadi reschedule jadual penjadualan semula, kan. Ada boleh jadi restructure, maksudnya dia strukturkan semula hutang tu, boleh jadi macam tu. Okey, tapi dalam konteks semasa kita pakai kontrak yang dipanggil sebagai ijarah mausufah fi zimmah ataupun kontrak musyarakah mutanakisah. Jadi macam mana tu nak buat tu? Gini, maksudnya perkongsian itu pemilikan dia bersama, bank 90% daripada rumah tu, Da'i Azrin 10%. Jadi 10% je baru nak bayar ni. Nanti dia akan pindah, akhir nanti dia akan jadi Da'i mula bayar, sewa kan. Contoh gitulah. Tapi bukan sewa yang rumah tu, ni sewa bayaran tu. Maka 10%, akhirnya Da'i dah ada 50% daripada pemilikan rumah tu. Akhirnya bayar sampailah 20 tahun, 30 tahun, Da'i dah ada contohnya 90% daripada pemilikan rumah, maka dah berpindah ke pemilikan itu kepada Da'i. Okey, sekarang ni kalau berlakulah terbengkalai ke apa, maka secara umumnya bank hanya memberikan, kita kata tanggungan tu adalah bank tanggung 90%. Contohnya ada bank Islam yang buat dekat situ kat Malaysia. Bank Islam ni bukan sekadar bank yang kita panggil bank Islam, semua perbankan yang ada Islamic bank lah. Itu maksud dia. Jadi ada setengah bank ni yang mana 90% dia tanggung, dan kemudian 10% tu akan dibayar oleh pembeli rumah tadi tu yang terbengkalai. Dan ada pula dalam budi bicaranya dilupuskan begitu saja di atas isu-isu tertentu. Jadi maksudnya ceritanya ginilah, ada budi bicara dengan perbankan Islam. Jadi call bank, jangan malu-malu duduk tersipu, stres, pening kepala. Call bank, tanya betul-betul macam mana caranya, dan insya-Allah ada penyelesaiannya. Wallahu alam. Hidup diam, apa pun tak buat kan. Betul. Ada penyelesaiannya kan. Macam Ustaz ceritakan kepada kita sebentar tadi kan. Itu pentingnya ilmu ketika mana nak beli rumah, khususnya untuk orang muda. Betul Ustaz sebentar tadi. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Baik, kita nak berehat seketika sebelum kita sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saat berganti minit akhirnya menjadi jam, dan sekarang 8.13 minit pagi. Subhanallah, tak sedar penonton-penonton seronok dengan perbincangan, nak tahu dengan lebih dalam lagi berkenaan dengan tempahan di dalam jual beli. Jadi ralit kita dengan perbincangan, banyak ilmu kita dapat, dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita walaupun saat-saat hujung, tetapi tetap lagi kita nak tambah lagi ilmu untuk penonton-penonton. Baik, dari sahabat kita Puan Fatimah Ayub, kita lihat soalannya di Facebook Tajalah Ustaz. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, apabila berurusan jual beli dalam talian, ada yang mengambil order bukan orang Islam. Adakah kita boleh berurusan dengan orang-orang yang bukan Islam ini? Tambah lagi ia melibatkan akad, sedangkan mereka tidak tahu soal agama kita, yakni agama Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Fatimah atas soalan yang ditanyakan. Berurusan tempahan jual beli dengan orang bukan Islam. Silakan Ustaz.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Isu yang melibatkan jual beli dengan orang bukan Islam ni sebenarnya Nabi sendiri, praktik Nabi secara umumnya Nabi pernah berjual beli dengan orang bukan Islam. Kan, jadi kalau kita kata dalam akad tu mana dalilnya Ustaz? Biar betul kan. Ada dalilnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidatina Aisyah, istara Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aminal yahud, Nabi pernah membeli makanan daripada orang Yahudi, warahna dir'ah, dan dalam riwayat lain Nabi pernah menggadaikan baju besi Nabi disebabkan tak ada dinar lah, tak ada duit ataupun tak ada cash untuk bayar kepada orang Yahudi tu. Jadi menunjukkan Nabi dalam konteks hadis tu, Nabi pernah jual beli dengan orang Yahudi makanan ni halal lah, maksudnya kurma, tepung dan sebagainya, gandum dan sebagainya yang diusahakan oleh orang Yahudi sebagai contohnya. Dan kemudian juga Nabi pernah menggadaikan. Jadi gadai tu pun menggadaikan kepada orang bukan Islam pun tak ada masalah, dengan syarat dia ikut hukum hakam syarak lah. Okey, daripada konteks ini samalah dalam jual beli tempahan dan sebagainya. Kita kebanyakan benda kita contoh kita tempah pagar rumah elektrik. Tengok kat kawasan kita tu yang buat orang Melayu tak ada yang buat. Yang dia buat adalah pagar kandang lembu je contoh lah kan. Jadi pagar lain dia buat, yang pagar tu dia tak buat kan. Jadi nak tengok design semua tu kan, jenis dia punya tu cantik, lawa, comel. Oh, orang bukan non-Muslim yang buat. Jadi kita pun pergi tempah dekat dia. Jadi saya punya ni datang ukur dululah berapa sekian-sekian saya punya pagar apa semua. Tinggi kita nak yang macam mana, jelas. Maka saya pilih design ni, warnanya sekian-sekian. Maka pada waktu itu dah tempah dan bukan dengan orang bukan Islam. Sah ke tak? Jawapannya sah. Dengan syarat mengikut tadi tu. Dia tahu dia tempah apa, dia punya bayaran berapa, bila siap dan akan dipasang di rumah dia. Semua tu dia tahu detail. Semua yang berkaitan dengan barang yang ditempah. Maka pada waktu tu hukumnya adalah harus. Sebab dalam bab muamalat ni banyak barang-barang yang kita guna pada hari ni pun bukanlah hasil daripada orang-orang yang Muslim, tapi daripada non-Muslim. Tapi mereka dapatkan persetujuan halal jakim, mereka dapatkan sekian-sekian, maka hukumnya harus. Kerana apa yang mereka buat tu telah menurut apa yang dikehendaki oleh syarak. Maka rukun syarat apa semua tu tak ada. Dia kata, dengan ni saya beli dengan awak akad jual beli tempahan, iaitulah akad salam tahu. Dia pun kata, contohnya kan. Dia pun tak tahu juga kan. Dia pun tak tahu. Maka kita kata cukup bayarannya betul, duitnya, tempahannya, barang apa, bila serah apa semua clear, jelas, maka sahlah jual beli. Wallahu alam. Baik. Seterusnya kita lihat soalan dari sahabat kita Fatihamun Yawahil. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum, katanya. Soalan saya, bagaimana pula tempahan yang melibatkan urusan pertukaran mata wang asing? Ini lain macam soalannya ya. Dan soalan kedua, adakah boleh kita tempah wang, contohnya di money changer? Kita nak tempah ataupun tukar duit, katanya. Boleh ke buat tempahan duit, menukar duit, katanya. Terima kasih kepada sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Boleh ke Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila sebut tentang duit ini, dia dikadarkan dengan emas. Maka bila kita kata dia punya konsepnya tu, sebab tu illah dia, sebab kenapa pengharaman emas itu adalah kerana nilai. Maka duit itu pengharamannya adalah kerana nilai. Dia boleh menjadi sebagai alat pengukur nilai. Kemudian medium of exchange, alat pertukaran barang dan sebagainya dengan duit, dengan nilai. Maka waktu tu hukum hakam dia terikat dengan riba. Okey, jadi secara umumnya kita boleh kata begini. Katalah ayah kita ni batch ataupun yang paling terakhir untuk pergi ke haji. Jadi sebenarnya kalau tengok sekarang ni pengurusan money changer ni ataupun penguruk mata wang berlesen kan, stok dia punya duit Arab Saudi tu kadang-kadang tak ada. Kan, jadi kena tunggu masa, kenapa ni mungkin sehari dua hari baru ada stok. Contohlah ni, saya buat contoh. Maka kita pun pergi kat situ, kita tempah. Kan kita tempah, maksudnya bayar duit ringgit, nanti kita akan dapat duit rial, tapi bayar deposit 10%. Kita nak tukar tu, katalah contohnya duit kita tu 5,000, maka kita nak dapatkan duit rial mungkin dalam 4,000 macam tu lah, lebih kurang. Jadi kita pun bayarlah dulu lebih kurang 1,000 contohnya. Boleh tak boleh? Secara umumnya benda ni diharamkan daripada sudut syarak kerana tidak berlaku on the spot basic. Tidak ada dia punya apa kita kata serahan segera. Tapi boleh jika dia dipakai, diguna dalam kontrak ni, akad dipanggil sebagai akad ghair mulzim. Maksudnya janji dengan sebab bayaran itu, saya nak duit sekian-sekian, saya akan ambil hari esok. Kan contohnya. Maka macam mana akad tu? Akad tu dia bukan akad sebenarnya. Jadi aku janji ni, kita bayar dengan harga 1,000 tu, dan 1,000 tu kalau contoh dia ada berapa isu. Kalau kita kata nak batalkan, boleh batal serta-merta. Dan duit tu kita dapat balik. Kalau kata contohnya kita nak teruskan, maka kita boleh teruskan, dan
orang yang mana menggunakan duit itu, dia tidak boleh untuk jadikan duit itu sebagai dia guna 1,000 tu. Sebab dia masih lagi seolah-olahnya jual beli, tak berlaku lagi jual beli mata wang tu. Maka dia punya konsep, sebab tu kena sangat kritikal dalam isu money changer ni, dia kena tengok perhalusi satu persatu. Maka apa yang dipakai kaedahnya untuk mengelakkan daripada riba. Itu satu keadaan. Yang kedua, boleh tak money changer tu jadi wakil kepada kita? Kan, jadi maksudnya kita wakil kat dia, dan ini juga mungkin berlaku pertukaran luar negara. Contohnya orang musim-musim korban ni nak buat pertukaran duit luar negara, nak buat korban dekat Uganda contohlah kan. Jadi diperlukan currency, pertukaran mata wang kan. Adakah nak tukar kepada dolar US dulu ke, kemudian baru convert kepada ataupun tukar kepada dia punya mata wang, ataupun bagaimana? Di situ kena tengok, sangat kritikal dalam isu-isu berkaitan dengan syariah. Dan paling kurang dalam syariah, di pandangan dalam mazhab Imam Malik, dibenarkan kurang daripada tempoh 3 hari mengikut uruf adat kebiasaan. Maksudnya benda tu boleh berlaku within 3 hari lah. Maksudnya dalam tempoh 3 hari, jangan lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu jadi riba. Sebab dalam konteks uruf kita, biasanya 3 hari tu proses lah. Bukan melambat-lambatkan. Kan, bukan melambat-lambatkan. Jadi dia sangat isu, cuma kita kata kena tengok, kena faham isu syariah, fiqh, muamalat, baru kita faham dan tak terlibat dengan riba. Wallahualam. Baik. Dan ini soalan berkaitan dengan situasi kita sekarang lah, yang mana lagi beberapa hari kita nak sambut Hari Aidil-Adha, yang mana kita akan korban lembu ke, kambing ke kan. Jadi ada tahu ni orang yang dia daftar untuk luar negara, dia daftar kepada wakil itu di bawah pihak, mungkin ada organisasi itu buat dengan satu pertubuhan di luar negara. Pertubuhan di luar negara nak tempah lembu kepada wakil di sana nak tempah kepada kandang di sana. Jadi jauh perjalanan itu, Ustaz. Jadi bagaimana keadaan orang ataupun penama yang nak buat korban, contoh macam saya, melalui 7 lapisan macam itu untuk dapatkan tempahan tersebut. Jadi bagaimana situasi saya ini? Adakah tempahan lembu saya itu menepati syarat seperti biasa yang kita tengok, ataupun kadang-kadang ada berlaku kesilapan di situ dalam wakalah tadi, Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu isu yang saya ingat boleh cut video ni, penting untuk NGO ke, pihak masjid ke, ataupun pihak syarikat di luar sana. Sebenarnya dalam isu korban ni, yang sangat kritikal adalah kontrak yang kita gunakan untuk melakukan korban sebagai wakil ataupun jual beli tempahan tu sangat penting. Pertama, dua kontrak yang terlibat sebenarnya dalam isu ni. Yang pertama adalah al-salam, iaitu tempahan. Kita tempah lembu tu, kemudian bila tempah tu, dia punya jelas dalam akad kontrak tu, dia kena nyatakan anggaran kilo berapa. Kan, anggaran untuk dibuat ni korban ni hari apa. Sebab ada korban dia tak buat pada 10 Zulhijjah, dia akan buat pada 11 Zulhijjah, hari raya kedua. Ada yang akan buat pada hari raya yang ketiga, bukan 13 Zulhijjah kan, 13 kan, ada 14 tak ada, habis Zulhijjah kan. Jadi ceritanya bila spesifik korban tu, sebab nanti orang kan sunat sebelum potong kuku apa semua tu. Jadi dia kena bagi tahu kepada pelanggan ataupun penempah korban tadi, bilakah tarikh apa semua tu kena jelas. Dan kemudian juga dalam akad tu ada janji dia dan sekian-sekian jelas dalam kontrak tempahan. Kemudian di samping kontrak tempahan, dia ada pula wakalah, dipanggil wakil. Wakil ni ada pula wakil bi ujrah, wakil dengan bayaran upah kepada syarikat tu. Contoh gini, kalau korban tu 800, dia jadi 850 contohnya. Ataupun korban tu biasa kalau luar negara 390, tapi dia jadi 490. Maksudnya 100 mungkin ataupun 50 mungkin dia punya upah. Jadi apa kontrak yang digunakan kat situ? Itu juga benda yang penting untuk di-highlight, untuk digariskan. Dia adalah perkara yang mana kalau tak berapa tepat, berapa betul, dia risau, bimbang, takut korban tu tak sah. Kan, dia punya tempahan dia. Dan wakil tu pula nanti kepada syarikat. Apa kontrak wakil kita kepada syarikat? Okey, itu satu bahagian. Kemudian juga syarikat tu pula dia wakil kepada ejen dekat luar negara tu yang memang ada kandang lembu macam Dain sebut tadi. Jadi itu kontrak apa pula? Wakalah dengan wakil ke, wakalah bil wakalah ke, apa kontrak dia? Jadi semua tu ada hukum dia, kena penjelasan, perhalusi. Dia tak cukup hanya tanpa gambar duta kan, ada ustaz. Kadang-kadang dia bukan isu gambar tu, dia isu dua, kontrak dengan implement pelaksanaan korban tu bagaimana. Jadi kita kata kena tengok betul-betul tu apps. Kalau ada apps contohnya ada akaun daftar, nak kena ada apa dalam tu, gambar korban. Gambar korban ni kadang-kadang tangkap gambar kambing tu lah yang sama. Itu jadi itu kan, 40 tahun dah kambing. 40 tahun dah kambing tu kan. Contohnya daripada korban 1995, gambar tu lah kambing tu kan.
Tapi ceritanya dia bukan isu gambar tu, ceritanya ketelusan, dan paling penting gambar tu betul-betul menggambarkan nama dia dan kambing bahagian dia, lembu bahagian dia yang disembelih. Yang ni juga sangat kritikal kan, sebab saya faham sebanyakkan NGO ataupun syarikat korban ni banyak. Kalau kambing 10,000 100,000 ekor sembelih kat Mekah, macam mana nak ambil gambar sekor-sekor? Itu juga problem. Kena fikirkan bagaimana cara sehingga akhirnya akad kontrak tu nanti kita bagi tahu, okey tuan, alhamdulillah telah diselesaikan korban, dan kena tulis mention kat situ akad salam dan juga wakil tu telah diselesaikan, dan kemudian ini menandakan bahawa ini korban itu telah dilaksanakan, ni gambar, ni bukti dia, ni plak CJ dia ke apa, itu dia. Jadi kita kata kena detail, dia tak boleh sembrono. Betul istilah tu, kan lebih-lebih kurang, maksud kena tengok akad kontrak, cara dia buat dan sebagainya. Itu saya sangat nasihatkan supaya hatta kalau surau masjid pun kalau ada boleh sediakan kontrak lagi cantik. Akad tu apa? Contoh buat borang ringkas je, contohnya dengan ini saya mewakilkan, iaitu dengan akad wakalah kepada pihak masjid, pihak surau, dan juga dengan akad salam tempahan untuk membeli lembu korban dengan dipersetujui dengan jumlah sekian-sekian. Tanda tangan kat situ. Itu lebih jelas, lebih faham dan lebih menunjukkan agama kita tersusun dan ada kontrak dan kaedah dalam bab muamalat. Wallahu alam. Sebenarnya ada benda-benda yang patut kita perhatikan di situ kan, sebab bahaya di situ adalah berkenaan dengan ibadah korban kita pada tahun ini dan pada tahun akan datang. Sebab tu kita kena ambil cakna berkenaan dengan isu wakalah berkenaan dengan korban, nak tempah lembu tersebut. Baik, Ustaz mungkin boleh buat sedikit kesimpulan ringkas, rangkumkan perbincangan kita, berikan pelan tindakan kepada penonton-penonton tentang tempahan dalam jual beli. Silakan secara ringkas Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, kita kena tahu bahawa tempahan ini dibenarkan daripada sudut syarak dan diharuskan mengikut syarat-syarat dia. Yang kedua, daripada sudut rukun dan syarat tu kita kena jagalah bila mana kita nak melakukan akad tempahan. Dan yang ketiga, kita pastikan jual beli kita kenapa kena ikut, kenapa kena tengok rukun, kenapa kena ikut syarak, sebab kita nak keberkatan dan mudahan dengan sebab jual beli itu mendapatkan kita pahala dekat akhirat nanti. Wallahu alam. Dan Ustaz, mungkin bila mana kita dah berbicara tentang tempahan jual beli ini, pasti kita dapat satu ilmu baru, iaitu berkenaan dengan bagaimana untuk buat tempahan secara betul dan jangan ulangi lagi kesilapan lama dan mudah tertipu dengan tempahan yang tidak betul. Baik Ustaz, untuk doa penutup silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan jangan lupa esok untuk perbincangan seterusnya, topik sirah berkenaan dengan pertama dalam Islam, iaitu manusia diciptakan, dengan moderator Da'i Hadari dengan bintang ilmuwan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali, esok hari Khamis 7 Julai 2022. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ayo kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.